Alhamdulillah terselia rasanya apabila bercerita mengenai durian ni. Mungkin tanyakan rakan ni sama ada minat makan durian ataupun tidak. Kita bersama dengan rakan kita Majdi Dr. Haji Sarbini. Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dini dan juga Nur Hayatul. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya Majdi? Alhamdulillah saya kabar baik pada pagi ini dan saya harapkan agar rakan setugas di sana dalam keadaan yang walafiat juga. Kami sihat, teruja bercakap mengenai durian. Excited kami Majdi. Kalau Majdi sendiri, suka kena makan durian? Saya kalau secara peribadi makan durian memang kurang kerana saya kalau makan durian memang tidak dinafikan durian ini orang nyaman. Tapi kalau makan banyak ia tak mudah jatuh sakit tak kalau saya sendirilah. Jadi ada tips yang pernah saya dengar dan saya percaya juga rakan setugas di sana tahu juga tips satu yang mana kalau kita ni makan banyak durian kemudian kita ni minum air durian itu daripada kulitnya itu kita ni tadah air dan kita ni minum. Ini orang untuk turunkan panas badan dalam diri itu. Itu antara tips yang pernah saya dengar. Begitu juga dengan kalau kita ni makan rambutan sama je tu. Kulitnya tu ditadahkan air putih lah tu. Kemudian kita ni minum air daripada kulit rambutan itu untuk memastikan kita ni punya suhu badan itu turun. Itulah antara yang pernah saya dengar tipsnya. Tapi memang ada yang melakukan macam tu lepas makan durian, di sininya arah kulit durian itu dengan air, jadi diminumkan. Itu merupakan satu petua untuk menurunkan panas badan kita dan sebagainya. Ada juga yang mengambil, mungkin dia terlupa, jadi kulitnya itu terbuang, tapi dia minum sedikit air garam. Ini katanya untuk menetralkan lagi rasa panas badan tadi dan juga memang betul kalau sudah rasa panas badan leher kita ni akan jadi sakit, batuk dan sebagainya. Yang saya pernah lihat juga orang menyuci tangan pasal selepas makan durian kan melekat bau pada tangan kita ni ya. Jadi menyuci tangan arah kulit durian itu. Arah kulit durian arah bukan arah kulit durian, air. Air. Jangan kulit tajam. Air disambut dalam kulit durian kemudian dimasukkan. Okey, memang betul lah kulit durian Mas Dia. Dia kes supaya hilang. Okey, kita ni bergurau. Mas Dia mungkin banyak informasi dan juga aktiviti yang akan dikongsikan bersama dari daerah Tutong. Kami serahkan kepada Mas Dia. Baik, terima kasih kepada rakan setugas yang berada di Bandar Seribu Kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Kita bersua pada pagi ini untuk berkongsi makluman semasa dan juga satu bahan rakaman yang kami sediakan untuk tontonan kita bersama pada pagi ini. Dan terlebih dahulu saya kongsikan satu info semasa yang mana pada hari ini 26 Ogos 2023 akan diadakan program yang dianjurkan oleh Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong, iaitu akan mengadakan majlis menyantuni anak-anak yatim tadahan Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong dan insyaAllah diadakan pada hari ini iaitu selepas solat fardu maghrib diadakan di masjid berkenaan. Baik, itu satu info semasa saya kongsikan terlebih dahulu dan untuk selanjutnya mari kita saksikan banyak yang kami sediakan untuk edisinya hari ini. Warisan dan budaya tanah air adalah khazanah tidak ternilai yang mesti dilindungi dan dipelihara supaya terus menjadi kebanggaan semua. Negara Brunei Darussalam yang kaya dengan tradisi dan budaya dari berbagai puak dan bangsa dengan berbagai bahasa, makanan, kraf tangan, pakaian tradisi dan budaya kehidupan seharian. Mengenalkan budaya dan tradisi yang wujud di negara ini sudah semestinya perlu didedahkan kepada generasi penerus seperti golongan belia. Justru itu program yang dinamakan Pewaris Rumpun Bangsa diadakan sempena cuti penggal persekolahan yang diadakan di Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong, Anjuran Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong, khusus untuk pelajar tahun 10. Para pelajar mempelajari bahasa Tutong. Yang cukup pegang apa ni? Pipi ni beruna ya. Apa yang bertanya? Orang Tutong. Pingas. Pingas.
menumpah ambuyat, masakan kuih penyaram dan kraftangan yang diajar oleh ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Pengisian aktiviti yang dimuatkan ini walaupun sudah lazim dan sering dilihat, namun pembuatannya belum tentu dapat dikuasai kalau belum mempelajari lebih dalam. Antara makanan tradisi Brunei yang saya tahu sebenarnya agak banyak. Contohnya lupis, ardam, ambuyat, kuih bahulu. Mengenai dengan menumpah ambuyat, sebetulnya saya tidak berapa mahir, tetapi jika kalian ajar boleh diasah lagi. Boleh belajarlah untuk membuat ambuyat ini. Bagi saya program ini amat memberi kesan yang besar kepada generasi macam kami ini, pasal kami generasi muda yang belum berapa tahu mengenai dengan kuih-kuih Brunei apa. Sekali program ini boleh mengajar kami lah tentang cara membuat ambuyat apa, bahasa Tutong. Kalau berkata mengenai bahasa Tutong, saya tidak berapa mahir, tapi jika ada orang bercakap, saya boleh faham. Bagi pendapat saya, ia amat memberikan kebaikan yang banyak kepada saya. Pasal ia boleh mengajar saya lagi tentang bahasa Tutong yang belum saya tahu. Terdapat banyak makanan tradisi Brunei, tetapi yang famousnya di negara Tan ini kuih jala, kuih sapit, kuih penyaram dan kuih sirimuka dan sebagainya lah. Program ini adalah program yang pertama yang pernah saya ikuti dan ianya dapat mengisi masa cuti saya sebagai seorang pelajar dengan perkara yang berfaedah. Contohnya menumpah ambuyat, diajarkan lagi pada kami untuk menganyam bakul plastik. Kalau kena suruh menumpah, belum pelang lagi. Macam mahir, tidak begitu mahir kalau menumpah ambuyat itu. Pasal ia mesti ngam dengan suhu airnya. Pernah mencuba tetapi gagal dan terus akan mencuba lagi sehingga saya dapat perfect dia punya teksturnya tu. Lepas tu melalui pertunjukan aktiviti ini, InsyaAllah saya akan dapat lagi mencuba membuat ambuyat dengan cara yang tepat. Secara peribadi, saya berpendapat anak-anak muda generasi pada masa ini kurang didedahkan dengan seperti makanan tradisional Brunei dan kerap tangan dan juga bahasa Tutong khususnya. Jadi dengan ada aktiviti ini dapat membantu memberi pengetahuan kepada pelajar-pelajar ini dan mendedahkan mereka kepada warisan peninggalan nenek moyang kita ni. Antara tujuan aktiviti ini diadakan salah satunya ialah bagi menzahirkan hubungan bersama warga emas daerah Tutong khususnya dan juga bagi bagi socialize pada pelajar-pelajar ini dan ataupun orang muda ini kepada warga emas. Alhamdulillah, secara pribadi saya melihat penuntut-penuntut ini agak gembiralah. Harapan persatuan dari program ini adalah semoga apa yang mereka pelajari itu tadi bermanfaatlah kepada mereka dan juga rakan-rakan mereka yang lain. Dan harapan saya semoga aktiviti ini dilaratkan lagi ke sekolah-sekolah lain sebagai satu produk PIBG senegara. Dengan menjadikan warisan seni budaya sebagai salah satu aktiviti para pelajar dengan memperkenalkan kesenian dan budaya, penggunaan bahasa etnik, makanan tradisi yang masih ada ketika ini dan mendekatkan mereka bersama orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman dalam hal ini yang berkaitan dengan warisan budaya kita ini, insya-Allah dapat melahirkan minat mereka untuk mendalami dan mempelajarinya
sekaligus melahirkan rasa tanggungjawab mereka selaku pewaris rumpun bangsa.